rahmat kepada kita. Sebaliknya, kita berada dalam satu suasana yang boleh dianggapkan neraka dunia. Japanese rule begins with mass murder. 日本的时候那个是很野蛮的，真的没有人道。 But the Japanese promise that they are reclaiming Asia for Asians. The Japanese has got one thing in mind. They have got seishin, they have got spirit. They want to embed it into us. Instead, thousands are enslaved, tortured, and starved. Teruk kerja ni buat. Bukan kuli, habdi. For the first time, ordinary Malaysians tell the story of how the Japanese occupation changed their lives and Malaya forever. Yang pertama, kesan politik. Pendudukan Jepun di tanah Melayu telah menyebabkan semangat nasionalisme masyarakat Melayu meningkat. Pengalaman mentadbir semasa zaman pendudukan Jepun telah memberi peluang kepada orang Melayu untuk menjalankan urusan pentadbiran yang tidak pernah diperoleh semasa pemerintahan British. Orang Melayu menyangka Jepun akan memerintah tanah Melayu lebih baik daripada British. Namun kehidupan semakin sulit dan meningkatkan kesedaran nasib bangsa dan negara. Keadaan ini membangkitkan kesadaran politik apabila Jepun membenarkan dan bekerja sama dengan pemimpin Melayu menubuhkan parti politik untuk orang Melayu seperti KMM, Peta, dan KRIS. Bagi kesan ekonomi pula, pemerintahan Jepun menjalankan dasar tutup pintu dengan tidak menyokong industri ekspor. Pemerintah Jepun mengambil alih semua kegiatan ekonomi yang dahulunya dikuasai oleh pengusaha Eropah dan orang Cina. Selain itu, slogan Jepun untuk mewujudkan kemakmuran bersama seperti yang dilaungkan bertukar menjadi kepapaan bersama. Seterusnya, pemerintah Jepun mencetak duit pisang dengan banyak untuk mengatasi masalah kekurangan wang. Namun, langkah ini mengakibatkan timbulnya masalah inflasi yang disebabkan oleh pengedaran wang kertas yang tidak terkawal. Tidak hanya itu, sebelum berundur dari tanah Melayu, British mengamalkan taktik bumi hangus dengan memusnahkan perusahaan biji timah dan ladang getah supaya tidak jatuh ke tangan Jepun. Akibatnya, perusahaan biji timah dan getah terhenti dan tanah Melayu kehilangan pasaran untuk ekspor. Akhir sekali, bekalan makanan tidak mencukupi dan harga barangan keperluan melambung tinggi telah menyebabkan ekonomi dan taraf hidup merosot dengan teruknya. Bagi mengatasi masalah ini, Jepun menjadikan pertanian sebagai salah satu kegiatan umum di mana penduduk dipaksa untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara diri dengan menanam bahan makanan sendiri seperti ubi kayu dan keledek bagi menggantikan bekalan beras. Pengeluaran beras turut dikawal dan catuan bekalan makanan diperkenalkan. Untuk aspek sosial, Jepun memberi layanan baik kepada orang Melayu. Mereka mengiktiraf kuasa dan kedudukan raja-raja Melayu, serta melantik pemimpin Melayu untuk memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran. Bagi orang India pula, orang India menerima layanan baik daripada Jepun. Mereka digalakkan untuk menumpukan perhatian terhadap pembebasan negara India daripada British. Sebuah pertubuhan diwujudkan untuk menjaga kebajikan kaum India di tanah Melayu, yaitu Liga Kebangsaan India dan Tentera Kebangsaan India, yang bertujuan untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang Cina kerana orang Cina diberi layanan buruk daripada Jepun. Hal ini dikatakan demikian kerana Jepun mengamalkan dasar anti-Cina dan menganggap orang Cina sebagai musuh mereka. Perasaan ini timbul akibat daripada Perang Cina-Jepun yang berlaku pada tahun 1937. Akibat daripada perasaan anti-Cina itu, Jepun banyak melakukan penindasan dan kezaliman terhadap orang Cina di tanah Melayu. Sebagai contoh, seramai kira-kira 5.000 orang Cina dikatakan dibunuh secara beramai-ramai semasa Jepun menawan Singapura. Pendudukan
Jepun di tanah Melayu telah menyebabkan perpindahan orang Cina ke kawasan pinggir hutan untuk mengelakkan kekejaman tentera Jepun. Permusuhan semakin menebal antara orang Melayu dengan orang Cina dan menyebabkan pergaduhan kaum. Selain itu, orang Cina yang anti-Jepun telah menubuhkan MPAJE. Mereka bekerja sama dengan Force 136 yang memberi bekalan senjata dan latihan ketenteraan. Seterusnya, tahap kesehatan rakyat merosot. Mereka terdedah kepada wabak penyakit seperti penyakit malaria, beri-beri, taun, dan kudis, menyebabkan banyak nyawa terkorban. Bukan itu sahaja, pembinaan jalan kereta api maut telah mengorbankan banyak nyawa. Akhir sekali, dasar niponisasi Jepun yang memaksa rakyat tanah Melayu terima nilai-nilai bahasa dan kebudayaan Jepun telah mengancam adab dan istiadat kebudayaan orang Melayu.